Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tahniah kepada semua pelajar yang telah berjaya mendapat tempat di UiTM Perlis Branch. Saya Dr. Erniza Suhana Mokhtar daripada Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur, dan saya memegang jawatan sebagai penyelaras National Outcome Based Learning. Jadi untuk hari ini saya diamanahkan untuk memberikan taklimat berkaitan dengan National Outcome Based Education. Sebelum kita pergi kepada OBE, iaitu Outcome Based Education, jadi biarlah kita berkenalan dulu dengan UiTM, di mana UiTM mempunyai mission dan vision yang tersendiri. Jadi kalau kita tengok mission UiTM adalah to enhance the knowledge and expertise of Bumiputra in all fields of study through professional programs, research work, community service and moral value, also professional ethics. Jadi kita nampak dekat sini enhance, mempertingkatkan knowledge di kalangan Bumiputra, dari pelbagai sudut. Maksudnya versatile lah, dari pelbagai sudut, tak kira lah dalam apa sekali bidang yang ada di dalam UiTM Perlis dan juga keseluruhan UiTM. So vision UiTM to establish UiTM as a premier university of outstanding scholarship and academic excellence, capable of providing leadership to Bumiputra dynamic involvement in all professional fields of world-class standards in order to produce globally competitive graduates of sound ethical standing. Bukan sahaja di peringkat nation tetapi juga global, di peringkat antarabangsa. Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai akademik yang excellent, selain daripada akademik juga mempunyai etika ataupun adab yang baik. Jadi sebelum ini kita berkenalan pula dengan MQA, iaitu Agensi Kelayakan Malaysia, atau namanya dipanggil Malaysian Qualification Agency. MQA ini adalah satu badan yang memberi akreditasi atau mengiktirafkan program anda atau program-program di dalam UiTM dan memastikan kualiti bagi setiap program yang ditawarkan di bawah universiti masing-masing. Jadi di bawah MQA kita mempunyai Malaysia Qualification Framework, di mana MQFED bertujuan untuk mewujudkan satu standard di mana setiap program design, objektif, learning outcome, teaching and learning, assessment, methodology, support resource and system for delivery will be embedded into the Quality Assurance Standard. Jadi semua universiti dan program-program di bawahnya mesti memenuhi MQF yang telah ditetapkan oleh MQA, di mana sekarang kita semua pelan pengajian ataupun program kita adalah align dengan MQF 2.0. Jadi macam mana kita nak tahu bahawa program kita ini diiktiraf? Jadi bila you register dengan UiTM, of course lah awak kena tahu dulu, adakah program ini diiktiraf, dan juga apabila you bergraduan, program anda ini diterima untuk bekerja di agensi kerajaan, ataupun bila you nak sambung belajar ke tempat lain, mereka akan menyemak sama ada program yang anda masuk adalah program yang telah diakreditasikan oleh MQA atau mana-mana professional body. Jadi kalau kita nak tahu di mana sebenarnya program kita diiktiraf, kita bolehlah menyemak program kita di bawah MQR, Malaysian Qualification Registrar, dan kita boleh tengok di sini bahawa terdapat beberapa program yang telah diiktiraf di bawah MQA, dan ini adalah kita skopkan kepada UiTM Perlis.
Ini adalah contoh apabila sesuatu program telah diiktiraf, maka kita nampak di sini contoh ya, Diploma in Polymer Technology. Okey, jadi program ini adalah salah satu program yang telah dilistkan di bawah MQA. Selain daripada itu, kita juga nampak Diploma in Geometric Science ataupun nanti di dalam list tu banyak lagi lah program-program yang lain. Tapi berbezanya Diploma in Geometric Science adalah bernaung ataupun diakreditasi oleh professional body, iaitu Lembaga Juruukur Tanah. Okey, jadi ini berbeza sedikit. Yang Diploma Sains Geometrik ini mempunyai 2 MQA dan juga Lembaga Juruukur Tanah. Jadi di bawah MQA kita ada 7 elemen. Kita ada 7 elemen dan yang hampir dengan anda sebagai seorang pelajar adalah di bahagian area 2 dan juga area 7. Di mana area 2 adalah Assessment of Student Learning dan area 7 adalah Program Monitoring, Review and CQI. Okay, di mana program monitoring ini biasanya hasil-hasil pembelajaran anda akan dinilai oleh pensyarah-pensyarah dan universiti berkaitan untuk melihat keberkesanan sesuatu pelan pengajian selepas anda bergraduasi ataupun semasa menjalankan pelan pengajian tersebut. Jadi kita tengok sedikit berkaitan dengan apa yang dipanggil sebagai Outcome-Based Education and Student-Centered Learning. Dulu kita konvensionalnya kita lebih memberi tanggungjawab mengajar kepada pensyarah, di mana pensyarah memberikan all the material. Tetapi sekarang tidak lagi, di mana pensyarah adalah lebih kurang macam instructor ataupun trainer. Okay, dan yang anda adalah orang yang explore. Okay, explore lebih knowledge menggunakan mana-mana medium yang ada pada ketika ini. So kita tengok, kita tidak lagi fikir it is not what we teach, but it is what they learn. Maksudnya di sini, kaedah pengajaran macam mana sekalipun, apa yang kita nak nilai adalah apa hasil pembelajaran anda. Okay, maksudnya kalaulah subjek itu dia nak fokus kepada practical skill, adakah anda mencapai kepada program learning outcome tersebut? Student will be equally responsible for their own learning. Lagi banyak you mencari maklumat, iaitu mencari maklumat kepada kerja-kerja khusus yang dikehendaki, maka anda akan mendapat grade yang lebih baik. Okay, jadi whatever grade yang you dapat adalah daripada usaha yang anda dapatkan. Dan engagement of both student and lecturer will be visible. Kerana apa? Wujudlah active learning. Okay, di mana two-way communication di antara pensyarah dan juga pelajar. Tidak ada lagi macam style kita belajar di sekolah contohnya. Kita ajar dan buat kerja rumah. Okay, jadi di sini dia bertukar sikit, di mana pelajar yang present, okay, pensyarah tanya soalan, ataupun pelajar present, kawan-kawan tanya soalan, ataupun pensyarah memberikan you homework dan minggu depannya you present hasil daripada apa yang dicari. Okay. Jadi ini adalah paradigm shift in education and training philosophy. Dulu kita tengok on TCL, teacher centered, semua bergantung pada teacher. Tetapi sekarang kita akan tengok kepada student responsibility, student punya effort, okay. Dan selain daripada itu, kita nampak dekat situ teacher as a coach. Okay, dulu teacher bawa semua nota, bagi slide dan sebagainya. Tapi sekarang teacher as a coach who ask question and provides guideline for the acquisition of knowledge. Jadi di dalam outcome-based education, iaitu anda ataupun program anda, apa yang kita nak kaji? Okay, jadi program educational objective adalah what the program is preparing graduates for in their career and professional life. Maksudnya, selepas anda
habis sahaja tempoh pengajian, dalam tempoh 3 ke 5 tahun selepas tempoh pengajian itu berakhir, apakah yang terjadi kepada anda? Dalam anda punya professional life lah dan juga you punya career. Jadi dekat sini, setiap program dia ada their own program educational objective. Saya bagi contoh di sini. Contoh je, kita dalam program kita ada 4 PEO. PEO 1, 2, 3 dan 4, di mana PEO 1 kita menjagakan bahawa apabila pelajar itu keluar bekerja dalam tempoh 3 ke 5 tahun, pelajar itu menjadi assistant surveyor. Assistant surveyor yang mampu untuk apply knowledge yang dia belajar, skill yang dia belajar di luar secara lokal ataupun global. PEO kedua pula adalah pelajar yang telah berjaya bergraduan menjadi assistant surveyor, mempunyai nilai-nilai etik yang bagus. Bila dia engage dengan society. Dan yang ketiga, assistant surveyor who adopt the role of leader. Berapa ramai graduan kita, graduan dalam program tersebut menjadi leader. Dan able to communicate in providing solution for the geometric issues. Dan last sekali adalah assistant surveyor who proactively acquire knowledge and skill innovatively and many resources and information. Jadi dekat sini keempat-empat ini akan dikaji. Berapa persen graduan kita yang keluar mencapai kepada PEO tersebut. Kita bukan hanya memantau performance pelajar semasa dia menjadi pelajar UiTM, tetapi juga kita mau tengok kebolehpasaran pelajar kita di luar. Di dalam MQF 2.0 yang seperti saya kata tadi, Malaysian Qualification Framework 2.0, sekarang kita menilai pelajar-pelajar melalui 11 skill. Melalui 11 skill, di mana skill ini knowledge connective. Knowledge adalah lower order thinking skill, connective adalah higher order thinking skill, practical skill, interpersonal skill. Interpersonal skill ni maksudnya the way you communicate, the way you engage dengan society dan juga kawan-kawan ataupun surrounding people. Communication ada dua, sama ada communication secara oral ataupun communication secara written. Digital skill, boleh ke tidak anda menggunakan software-software yang berkaitan sepanjang pengajian anda. Numeracy skill, adakah anda boleh mengira? Mengira ataupun develop the equation, atau menggunakan equation tersebut untuk menyelesaikan masalah. Leadership, autonomy and responsibility. Ini adalah bagaimana adakah anda sepanjang pengajian anda mampu untuk menjadi seorang leader dan bertanggungjawab. Personal skill, dia adalah bergantung kepada attitude kita sendiri, di mana pensyarah akan menilai anda melalui anda punya personality. Personal skill ini lebih kepada how you bring your own into to enhance your performance of the academic, ataupun you punya the way you deliver you punya idea. Ini adalah personal skill. Entrepreneur skill, ada beberapa subjek kita yang tackle untuk entrepreneur skill. Jadi di sini dia akan menilai anda, adakah anda mempunyai kepakaran ataupun you potentially to be as entrepreneur. Dan last sekali adalah etik dan juga professionalism, di mana etik and professionalism ini biasanya berkaitlah dengan kita punya bidang-bidang profesional, dalam bidang etika yang suit kepada beberapa standard ataupun law yang telah termaktub di dalam bidang kita. Jadi kita tengok, macam saya katakan tadi, setiap program mempunyai program learning outcome. Jadi contohnya di bawah AP120, kita mempunyai dekat sini saya letak 9 kerana kita mengikut MQF 1.0. So kita masih dalam proses untuk curriculum review. Jadi saya tunjuk dulu apa dia PLO yang berada di bawah AP120. Jadi sepanjang pengajian anda selama 3 tahun, contohnya macam mungkin program-program lain, CS110, AS115, AS113 dan yang lain-lain, dia ada dia punya own tempoh pengajian.
Ada dia punya credit unit, total credit unit yang tersendiri, tetapi dia tetap mempunyai PLO dia juga. Okay, jadi contohnya di sini PLO 1, apply basic knowledge of science and mathematics in geometric practices. Okay, maknanya PLO 1 ini dia akan menilai anda yang tadi saya kata lower order thinking skill. Maknanya kalau diletak dekat situ C2, maksudnya mereka akan menilai dari sudut knowledge anda. Okay, yang kedua, display appropriate technical skill and the use of relevant application software in geometric practices. Mereka akan menilai practical skill anda sama ada di lapangan, di lab, semasa menjalankan eksperimen, semasa anda menjalankan physical, test physical. Jadi itu akan dinilai di bawah PLO 2. PLO 3 demonstrate social skill and social responsibilities in society. Jadi dia akan tengok macam how you engage. Macam saya kata tadi lah, you engage dengan kawan-kawan you menyelesaikan masalah dan sebagainya. Okay. PLO 4 integrate professionalism, values and attitudes in engaging with the society and stakeholder. Jadi adakah sepanjang anda menjalankan anda punya all the procedures mengikut kepada professionalism punya value dan juga attitude yang telah ditetapkan. PLO 5 demonstrate effective communication and taking alternate roles as a leader and a member of team. Okay, maksudnya dekat sini dia akan nilai yang saya kata tadi, communication dan juga you as a role as a leader dan juga member of a team. Okay, PLO 6 yang ini adalah menilai anda punya pengetahuan daripada C3 sehingga C6. Okay, jadi macam dalam program ini dia hanya menilai anda sampai C4 sahaja. Di mana cognitive level 4 ini adalah menilai sehingga ke peringkat analisis. Yang ketujuh, demonstrate information management and lifelong learning skills. Okay, di mana ini dikaji melalui soft skill A3, effective domain yang ketiga, dan dia nak tengok macam sama ada you boleh menjalankan anything yang related to the information management dan juga pembelajaran secara berterusan. Dan yang terakhir sekali adalah demonstrate good managerial and entrepreneurial skill. Okay, jadi kita akan tengoklah sama ada you in terms of the project management, you boleh handle ke tidak, entrepreneur skill, you boleh bring up the idea untuk something yang related dengan entrepreneur. Yang penting di sini adalah assessment. Anda perlu mengetahui apa yang anda dinilai, barulah anda tahu bagaimana you nak gain you punya marks. Okay, jadi what you should know. Okay, assessment siapa yang perlu tahu? Yang perlu tahu tadi adalah student, lecturers, institution ataupun around community. Jadi kalau kita tengok dekat sini, student nombor 1 kan. Jadi student, you kena tahu you punya the way you have been given, the marks given to you. The way the marks given to you. Okay, jadi kita tengok ni kenapa? Adalah kerana kita nak tahu to know the progress and studies performance. Bila you menjalankan sesuatu TNL, teaching and learning process, jadi sepatutnya anda dinilai berdasarkan kepada hasil pembelajaran. Jadi hasil pembelajaran itu adalah berdasarkan kepada semua penilaian-penilaian yang telah diberi kepada pensyarah anda. Okay, are you achieving the required standard? Okay, maksudnya adakah apabila you mengambil subjek tersebut anda telah mencapai kepada standard yang dikehendaki? Maknanya kalau dalam kursus itu dia mementingkan practical skill, berapa persen anda punya skill itu telah tercapai. Okay, how are they progressing in relation to the other learners? What are their strengths and weaknesses? Okay, jadi di sinilah bila kita menentukan anda punya PLO, jadi kita boleh find out sama ada PLO anda itu mencapai kepada standard yang kita nak tadi. Tetapi jika tidak capai, apakah tindakan yang perlu dibuat oleh anda? Contohnya, anda kurang berkomunikasi. Dan kita find out dalam salah satu kursus itu, anda punya presentation skill
adalah tidak mencapai kepada standard, maka disarankan ataupun boleh mencadangkan kepada pensyarah untuk improvise dia punya skill presentation. So, kita ada beberapa jenis assessment. Okay, kita ada test, quiz, assignment, project based, case study, presentation, eksperimen dan yang lain-lain. Okay, jadi ini bergantung kepada kursus anda. Okay, nanti pensyarah anda apabila dia masuk dalam kelas, dia akan bagi tahu anda apa kaedah penilaian yang dia akan pakai dalam dia subjek mereka. Okay. Throughout the semester, apa yang student perlu tahu? Apa hak you sebagai seorang pelajar apabila anda dinilai oleh pensyarah anda? Yang pertama sekali, anda kena tanya dengan pensyarah anda, boleh saya tahu course information bagi subjek ini? Di mana course information itu mempunyai all the content, chapter content yang ada dekat dalam course information. Dia mesti kena explain benda tu. Okay, course learning outcome. Apa pencapaian course learning outcome semasa anda belajar subjek tersebut? Itu awak kena tahu. Okay, kenapa saya kata kena tahu? Itulah sebenarnya hasil pembelajaran daripada kursus itu. Okay, dia menilai anda melalui kaedah-kaedah penilaian adalah untuk mencapai CLO dan juga PLO tadi. Scheme of work. Ini anda kena ada di mana perancangan seorang pensyarah dalam sepanjang 14 minggu. Jadi di mana lab testnya, di mana pemberian assignment, chapter-chapter mengikut mingguan, yang ini perlu diminta kepada pensyarah yang berkaitan. So ini adalah hak anda. Okey, rubrik. Maknanya bila anda dinilai, pensyarah mesti memberikan markah berdasarkan rubrik. Jadi bila berdasarkan rubrik, kita tahu dekat sini, contoh ya, pensyarah bagi awak 10 out of 20. Kenapa 10? Okay, kenapa dia 10? Jadi, kita ada hak untuk tahu. Mungkin you dah buat yang terbaik, tetapi you dapat 10 markah. Dan you kena tanyalah pensyarah itu, kenapa saya dapat 10 markah. Dan dia akan tunjuklah rubrik-rubrik ini. Okay, ini adalah markah anda, you tak fulfill kepada bahagian tersebut. Okay, dan sebaik-baiknya buatlah yang terbaik. Okay, tapi mungkin ada setengah pensyarah dia akan memberi peluang sekali lagi untuk you redo you punya any coursework. Okay, entrance survey dan exit survey. Yang ini sangat penting kepada pelajar dan juga pensyarah. Entrance survey adalah untuk menilai anda punya kefahaman sebelum anda enter the class. Maksudnya dengan sini, kalaulah anda masuk sesuatu kelas, patutnya kita baru nak tahu konten tersebut. Jadi janganlah awak letak dia scale 5. You letaklah dia 1. Maksudnya you belum faham terhadap soalan-soalan yang diberikan. Contohnya, I can explain the meaning of neighborhood operation. Sedangkan awak tak belajar lagi neighborhood operation, takkan you nak letak 5. So you letaklah 1. Bila habis semester, you kena tutup entrance survey tadi kepada exit survey. Jadi bila anda dah belajar dalam kelas what is the neighborhood operation, maka dekat exit survey you tulislah you faham betul ke ataupun tak faham ke. So letaklah 2, 1, 3 dan sebagainya. Kalau you letak dia minus, maksudnya you tak faham langsung terhadap topik tersebut. Kalau you letak 4, maknanya 4 tolak 1 jadi 3. Jadi 3 itulah tahap kefahaman anda throughout the semester. Jadi ini penting kepada pensyarah supaya pensyarah itu dapat menambah baik kan dia punya teaching and learning. Okay, bagi setiap chapter itu. So next semesternya pelajar lain at least akan ada penambahbaikan kepada kursus tersebut. Kemudian SUFO. SUFO ini adalah wajib. Jika you tak isi SUFO, you tak boleh ambil transkrip. Maka you kena isi SUFO. Apa dia SUFO? SUFO ini adalah penilaian kepada pensyarah anda. Bagaimana dia conduct kelas dia, okey ke tidak. Jadi anda lah menilai pensyarah anda sendiri. Tapi janganlah you
saja main-main untuk bahagian sulfur ni. Kadang-kadang ada pelajar dia saja je letak satu semua. Dia seorang aja. Okey, ini adalah perkara yang penting. Di mana anda menilai pensyarah anda, sekiranya dia menjalankan tugas dia dengan baik, dengan bagus, maka berilah rate yang tinggi kepada pensyarah tersebut. Tetapi sekiranya anda masih tidak faham dan anda juga tidak berpuas hati, maka you bolehlah rate kepada yang sesuai. Okey? Dan last sekali adalah question level difficulties, di mana question level difficulty ataupun kita panggil Bloom's taxonomy digunakan di dalam ujian pemahaman. Ujian pemahaman ini adalah ujian yang berkaitan dengan test 1, test 2, final exam. Jadi anda kena tahu bagaimana anda perlu menjawab soalan-soalan yang melibatkan Bloom's taxonomy, iaitu connective level, difficulties of connective level. Jadi kita tengok dekat sini course information. Okey, course information. Ini adalah contoh course information, yang mana anda kena tahu apa intipati di dalam anda punya syllabus. Okey, jadi macam ni, syllabus ini dipegang oleh saya, maka saya akan appear nama saya di sini. Jadi kita kena tahu subjek ini berapa kredit. Kalau dekat sini subjek ini adalah 3 kredit. Jadi 3 kredit maksudnya jumlah pembelajaran anda adalah 120 jam. 1 kredit bersamaan dengan 40 jam. Jadi bila 3 kredit, anggaran belajar anda untuk anda dapat grade yang bagus adalah 120 jam. Dan di sini adalah you punya assessment. Okay, jadi anda boleh tahulah. Contoh dekat sini, course learning outcomes nombor 4, assessment dia adalah assignment. Course learning outcome 2, assessment dia adalah report, dan seterusnya. Dan ini adalah course learning outcome bagi kursus tersebut. Okay, contohnya dekat sini, at the end of the course, students should be able to. Maksudnya, selepas habis sahaja semua chapter, patutnya student yang ambil subjek itu perlu achieve keseluruhan course learning outcome. Maksudnya dia mampu untuk apply various geospatial data analysis. Dia mampu tu bukanlah mampu cara bercakap, dia ada percentage dia lah. Maknanya kalau you betul-betul boleh apply GIS geospatial data ni, maksudnya you dapat markah 70, 80, 90%. So itu kita katakan pelajar telah berjaya. Jadi sama juga dengan organize the significant procedure. Maknanya bila you boleh carry out the procedure, katalah jumlah pelajar yang dapat adalah average dalam 60 ke 80. Maksudnya 60 ke 70. Jadi bila 60 70, maksudnya PLO itu masih belum lagi mencapai kepada standard. Okey, maksudnya pada next semesternya pensyarah kena mencari jalan untuk untuk tambah baiklah bila dia tengok dia punya range tu rendah. Jadi inilah kenapa perlunya course learning outcome, sebab kita nak tengok hasil pembelajaran awak. Okay, jadi kalau katalah subjek tu test dia untuk evaluate CLO 1 yang apply various geospatial data analysis ni, berapa test yang awak dapat. Kalau awak dapat 20 per 50, maksudnya CLO awak tak tercapai lah. CLO 1 awak tak tercapai. Okay, kalau you dapat 30 per 50, maknanya average. Kalau you dapat 40, maknanya you berada pada good level. Ini adalah contoh scheme of work. Saya katakan tadi, pelajar perlu minta kepada pensyarah supaya you boleh rancang. Okay, you boleh rancang apa subjek, apa chapter-chapter yang akan ada pada minggu-minggu yang berikutnya. Okay, jadi kita bolehlah buat perancangan, baca buku, kan? Maksudnya sebelum masuk kelas, kita boleh prepare, minggu depan saya nak belajar tentang Introduction to GIS Software and Data Editing. So, kita seek lah dulu all the information. Jadi, nanti pensyarah masuk, okay, dipanggil salah seorang student. Okay, can you explain the function of the data editing? Okay, jadi dekat situ kita nak tengok sama ada pelajar familiar ataupun tidak dengan GIS software tool. Itu adalah course learning outcome. Maksudnya bila habis chapter tu, saya boleh katakan semua student saya faham ataupun familiar dengan GIS software tool. Maknanya bila semua boleh apply, jadi terbuktilah bahawa
corak pengajaran saya adalah betul. Okey, jadi ini perlu diminta kepada pensyarah supaya tadi saya kata perancangan dapat dibuat, kita tahu bila kita ada test, bila masa kita kena submit report dan sebagainya. Dan ini adalah contoh course assessment plan. Okey, ini hanya sekadar untuk makluman anda. Bagaimana anda dinilai? Contohnya, CLO 1 tadi adalah untuk menilai PLO 1. Okay, dan PLO 1 anda dinilai dalam test. Maksudnya pensyarah anda akan menilai anda punya kefahaman terhadap kursus melalui test. Okay, apa dia yang dia nak tengok? Apa yang dia nak assess adalah ini. Can you apply the geospatial data analysis? Jadi dia akan assess ini melalui test. Sorry ya. Kemudian yang kedua, kita akan tengok yang CLO 2, Organize the Software Procedure. Jadi, ini adalah untuk assess PLO 2 iaitu practical skill. Jadi, macam mana dia menilai practical skill? Adalah melalui group project. Jadi, anda dikendaki untuk menyediakan laporan yang berkaitan dan rubrik penilaian akan diberi kepada anda untuk dia menilai berapa persen yang layak untuk anda. Okey, itu adalah course assessment plan ataupun kita panggil constructive alignment. Alright, ini adalah rubrik yang patutnya awak dapat. Bila awak menyediakan anda punya coursework, awak kena minta pada pensyarah anda, saya nak tengok rubrik penilaian. Kerana bila awak ada rubrik penilaian, awak akan tahu bagaimana pensyarah akan menilai anda. Jadi, sekiranya awak ingin mendapatkan markah penuh, contoh yang excellent tu kan dapat full 4 20 contohnya. Maksudnya anda punya preparation report juga mestilah bagus. Content is organized, own words, buat own word bukan copy paste, procedure presented clear, maknanya you provide suitable diagram, barulah awak akan dapat markah yang penuh. So this is the guideline how you can obtain the good marks untuk you punya kursus. Selain itu, ini adalah rubrik untuk assignment. Okey, jadi ini tadi untuk report, ini untuk assignment. Tapi tak semua pensyarah akan gunakan benda yang sama. Dia ada masing-masing ada dia punya cara dia sendiri. Okey, ada cara dia sendiri. Jadi, tapi walau bagaimanapun, rubrik ini akan tally kepada course learning outcome dan juga program learning outcome. Jadi ini adalah entrance dan exit survey. Entrance dan exit survey. Maksudnya dekat sini, you nampak kat sini, kenapa kita minta student kita isi adalah kerana, contoh yang pertama, I can explain the meaning of spatial analysis. Macam awak baru aja masuk kelas, takkanlah awak dah boleh explain. Mustahil, betul tak? Jadi letaklah markah paling rendah di situ. Jadi bila post, maknanya dah habis semester, maka tukarkanlah skill itu kepada nilai kefahaman anda. Sekiranya you boleh menjawab soalan apa itu spatial analysis dengan baik, maka letaklah 5. Tetapi jika anda macam was-was, masih tak faham spatial analysis itu apa, then you boleh letak 3 ataupun 2. Maksudnya di sini next student kita akan buatlah, kita akan cuba perbaiki how to explain the spatial analysis so that student well known regarding of the terms. Perlulah isi exit entrance jangan lupa ya. Masuk-masuk awal-awal semester isi, nanti bila dah jadi abang-abang kakak-kakak terus tak nak isi. Mesti kena isi wajib, walaupun benda tu tak melibatkan transkrip tapi wajib diisi oleh pelajar. Okey, bila once you isi entrance survey, isilah juga exit survey. Macam saya memang yang mana yang tak isi tu saya ligan student tu. Ada juga student yang tiba-tiba entrance pun letak 5. Saya panggil dia kat kelas. Kenapa you letak 5? You dah faham sangat ke? Lebih kurang macam tu lah. Tapi jangan takut. Fahamkan dulu soalan-soalan itu baru jawab. Baca dulu skala, scale bar dia tu. Okey. Seterusnya adalah SUFO tadi. Saya dah bagi tahu SUFO. Jadi SUFO ini adalah dinilai oleh anda
Okey, tadi saya dah cakap lah. So, bagilah marks yang bersesuaian. Kalau dia jalankan tugas dia dengan baik, so sepatutnya dia pergilah pada sangat setuju. Dan setuju. Okey, tapi kalau you rasa pensyarah itu ada masalah, tak masuk kelas ataupun sebagainya, maka anda layaklah untuk meletakkan markah mengikut kepada kesesuaian anda. Tetapi macam saya katalah, jangan main-main dengan mengisi markah pada ini. Dia akan reflect kepada pensyarah anda. Okey. So, question level of difficulty. Inilah cara bagaimana kita nak menjawab soalan peperiksaan. Jadi, anda perlulah mengambil inisiatif. Jumpa dengan, berbincang dengan lecturer anda. Bagaimana saya nak menjawab soalan peperiksaan untuk saya dapat skor yang baik. Jadi, di dalam soalan peperiksaan, kita menggunakan kata kerja daripada Bloom's. Apa dia Bloom's ni? Macam ni. So, untuk final exam, kita tanya student soalan berdasarkan kepada keyword verbs ini. Okay, contohnya bila saya nak tanya soalan, list 5 data sources used in GIS application. So, bila saya kata list, maksudnya kita letak 1, 2, 3, 4, 5. Tak payah explain. Okay, bila saya pergi kepada understanding, maknanya level ni jadi C2. Okay, bila dia jadi situ, maksudnya soalan ini explain, describe. Maknanya kalau satu term tadi, kita kena explain sampailah markah meet kepada markah yang dikehendaki. So, bila soalan itu adalah soalan apply, maknanya dia akan tanya anda, soalan dia adalah produce the procedure of engineering surveying for detail surveying. Okey, maka anda perlulah menjawab soalan prosedur. Yang biasanya soalan-soalan prosedur ni mungkin dia boleh capai sampai 10 markah. Jadi awak kena tahulah macam mana anda menjawab markah 10 tadi tu. Dengan dia kata produce. Maknanya you kenalah explain. Explain ataupun tulislah diagram dan sebagainya. Okay, ini this is how kita construct soalan exam dan macam mana you tak faham level of difficulties dalam soalan-soalan exam tersebut. Dia ada banyak sampai C6. Okay, jadi kalau dalam macam diploma kita sampai C4 je. Tapi kalau degree dia go sampai C6. So, ini adalah contoh soalan untuk question dan connective level. Contoh dekat sini saya kata name 5 sources of raster data model. Maka ini hanyalah basic saja. Lower order thinking skill. Lower order thinking, lots okay, betul tak? Lower order thinking skill, lots. So, bila masuk kepada C2 comprehension, discuss about neighborhood operation. Tadi kita tengok tadi, Bloom's tadi dia pakai discuss. So, ini adalah soalan comprehension. Explain the GIS software procedure. Okay, bila dia kata procedure, carry out the lab experiment dan sebagainya, maka di situ adalah C3 application. Bila kita dah mampu listkan, kita dah boleh explain, kita dah boleh carry out. So, analisis. Maksudnya, method 1, method 2, bila kita compare, maka kita perlu kita tengok warna yang berubah dan sebagainya, makalah di situ wujudnya soalan C4. Soalan yang high level thinking. Kita memerlukan fikiran kita, critical, complex solution untuk kita menyelesaikan masalah tadi. So, psychomotor dan affective domain, tadi saya dah explain sikit. Psychomotor ni maksudnya menggunakan tangan. Okay, menggunakan tangan kita gerak pergerakan badan kita. So, kalau katalah macam kami bidang AP, kita pelajar boleh menggunakan slow motion screw, boleh adjust alat dan sebagainya, itu adalah psychomotor. Bila dia bawa tripod, dia bawa pergi jalan, dia pasang untuk baca bearing, itu adalah psychomotor. Kalau you duduk dekat lab untuk menjalankan eksperimen, you pegang bika ke, you masukkan chemical ke dalam itu, itulah psychomotor. Okay, kalau you bergerak, berjalan dan sebagainya, itulah psychomotor jugalah. Itu semua psychomotor domain. Okay, melibatkan practical skill. Affective domain pula adalah emotional feeling, appreciation, value, ethicism, motivation dan juga attitudes. Ethics, responsibility, leadership,
communication skill, itu semua adalah affective domain. Okay, appreciation. Biasanya domain ni dia tu ditulis domain ni dia melalui assignment, eksperimen ataupun presentation. Ini adalah contoh-contoh verb. Okay, di bawah psikomotor. Kalau kita tengok dia ada level-level dia sendiri lah. P1 sampai P7 ni. Bila P7 ni maknanya sangat hebat lah. Psikomotor skill dia sangat hebat. Tapi bila P1 dia lebih kepada select kan. Macam kita bawa kereta lah. Kita belajar dulu ni side mirror. Yang ni gear. Yang ni brake. Itulah lebih kepada perception ataupun awareness. Tetapi apabila set maknanya ready to act, okay, dia explain apa kegunaan side mirror, apa kegunaan third mirror, okay, apa kegunaan gear. Itu dia dah sampai level 2, P2. Okay. Tapi kalau bila sampai kepada mechanism basic proficiency pula, yang ni dia dah sampai kepada peringkat complex skill. Maknanya dia dah boleh mula menghidupkan enjin kereta untuk dia bawa kereta lah. Ataupun dia boleh repair all the fault software ke kan. So dia dah ready, itu dah sampai kepada peringkat P4. So ini adalah effective domain tadi. Jadi setiap subjek anda dinilai mengikut level A dia. Kita ada A1 sampai A5. So kalau you receiving phenomena, maknanya you dengar je apa yang dia cakap kan. You listen, you remember name, okay. Itu adalah hanya receiving. Tapi bila you respond, bila saya bercakap, maksudnya you receive je. Tapi bila you respond, maknanya you dah go for A2. Maknanya you mampu untuk menjawab soalan. So dia dah go for A2. Okay, hampir habis. Ini adalah student learning time. Nanti akan ada Ustazah Jamalia akan bagi talk berkaitan dengan student learning time. Saya just nak tambah sikit. Bagaimana anda tahu bahawa penggunaan masa anda. So kalau kita tengok bagaimana setiap satu kursus dibina, dia akan tengok dekat sini. Total 120 jam. Satu kredit bersamaan dengan 40 jam masa belajar. Okay, kalau 3 kredit maksudnya jam masa belajar anda adalah 120. Jadi bila 120, ini adalah semasa anda dalam kelas. Okay, yang ni kita tak boleh buat apalah. Memang kita dalam kelas face to face. Tetapi sebelum anda pergi belajar, dia ada bagi anda masa extra time. Kalau nak buat timetable kan, dia bagi extra time dekat sini. Maksudnya sebelum awak pergi kelas untuk minggu depan ataupun sebelum pergi kelas untuk sebelum minggu pertama, okay, you dah start baca dulu. Spend your time untuk baca. Maknanya get ready lah dengan konten tu. Bukan masuk kelas tunggu lecturer cakap. Tetapi sebenarnya masuk kelas dengan ready konten. Okay, maksudnya bila saya tanya, okay, apa yang dimasukkan dengan vektor data model? So saya tak explain lagi benda tu. Tapi you dah cari maklumat tu di luar. So kita akan tambah dan berdiskusi. Okay, sama juga bila saya tanya soalan. Okay, saya tanya soalan dan you kena respon lah. Barulah tadi mencapai kepada C, P dan A tadi tu. Jadi contoh macam preparation assignment. Lecturer anda dah bagi dekat sini 10 jam untuk awak prepare assignment. So you kena spend 10 jam itu untuk anda membuat assignment tersebut. Sebab itu 10 jam itu termasuk di dalam SLT anda. Maknanya kita dah consider jumlah jam pelajar untuk dia dapat A contohnya. Kita dah consider semua elemen tu dalam ni untuk tidak membedankan pelajar. Jadi, anda gunakanlah SLT ini. Jadi, anda boleh tanyalah pesara anda, doktor ataupun puan, kalau saya nak buat assignment ni, berapa expectation time saya kena pakai? Sebab kita bukan fokus pada 10 jam ni je. Kita ada subjek-subjek lain juga, kursus-kursus yang lain. Jadi, kursus-kursus ini tambah. Itulah you punya kerja kursus time yang awak kena spend. Okay? So, itu sahaja secara rumusnya. Apa yang awak kena tahu tentang outcome based education adalah hasil pembelajaran anda.
skill apa yang anda dapat sepanjang tempoh pembelajaran anda di universiti, bagi program anda itu sendiri, bagi kursus anda itu sendiri. Kerana apa? Kerana itulah yang boleh measure kemampuan diri anda. Kita tak nak nanti bila habis hujung semester barulah kita tahu bahawa anda tidak mempunyai oral skill, communication skill. Dah terlewat pada ketika itu. Jadi kita find out lah kita punya weakness sendiri bila kita tahu okay, sebenarnya saya dekat PLO communication, saya ada masalah untuk present. Maka di situ penambahbaikan kepada diri kita sendiri, pertambahan masa untuk kita mencapai tadilah yang tadi mission UiTM tadi, academic excellence. Okay, untuk dapatkan excellent marks. Okay, jadi hopefully pelajar-pelajar aware dengan apa yang perlu dibuat, apa yang pelajar perlu ada, okay, dan minta kepada pensyarah anda, apa tanggungjawab anda sebagai seorang pelajar. Jadi dekat sini semoga insyaAllah sekiranya kita belajar dengan betul, mengikut SLT yang betul, semua kemahiran kita akan tercapai dan menjadi graduan yang serba boleh. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.